Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya mengizinkan kita bersama-sama pada pagi ini dalam perbincangan kita. Setelah mana kita membincangkan secara panjang lebar walaupun ringkas berkenaan dengan prinsip ataupun sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap akal, ataupun sikap Islam terhadap akal dan syubhat-syubhat yang ditimbulkan, dan perbezaan di antara sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap akal dengan sikap mereka terhadap ilmu kalam dan falsafah. Kita telah jelaskan bahawa ianya dua perkara yang berbeza. Menolak falsafah sebagai satu kata nama khas falsafah di sini, itulah satu bentuk pemikiran tertentu, dan menolak ilmu kalam dengan makna satu sistem pemikiran yang tertentu, bukan bermakna menolak akal yang bersifat fitrah. Maka tajuk yang kita nak ambil seterusnya, kita nak bahaskan pula satu lagi isu yang besar dibincangkan. Apakah sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap tasawuf? Dan ini adalah penting, kerana berlaku kekeliruan juga sama macam istilah ilmu kalam terhadap istilah tasawuf. Bukan sahaja kekeliruan ini timbul daripada kalangan orang yang di luar daripada circle ahli sunnah wal jamaah, tetapi dalam kalangan mereka yang mendakwa ahli sunnah wal jamaah juga, kadang-kadang bila bercakap dengan istilah-istilah yang tidak jelas, istilah yang samar ini menimbulkan kekeliruan. Sebab itulah punca kesesatan di antaranya adalah al-mutasyabihat, istilah-istilah yang mengelirukan, macam telah kita sebutkan, yang kita dah tengok pada perbincangan tentang ilmu kalam. Ada yang kata ahli sunnah wal jamaah dan tasawuf tidak dapat berpisah, dan ada yang kata ahli sunnah wal jamaah bercanggah dengan tasawuf. Tasawuf satu aliran, ahli sunnah wal jamaah satu aliran yang lain, kan? Jadi ini adalah dua dakwaan yang kontra. Maka kita perlu meneliti, melakukan deconstruction terhadap kedua-dua dakwaan ini. Jadi kalau kita melihat kepada pertembungan statement ini, kita dapati statement ini bergabung pada perkataan tasawuf dan berbeza pada perkataan ya atau tidak. Maka sebelum kita boleh memberi jawapan, yang kita kena deconstruct ialah istilah tasawuf itu saja dan istilah sufiyah. So kita ada dua istilah yang mesti kita tafkikkan, kita kena cerakitkan dan huraikan. Kita ada perkataan at-tasawuf dan kita ada perkataan as-sufiyah. At-tasawuf merujuk kepada amalan, sufiyah merujuk kepada orang yang beramal dengan amalan tersebut ataupun ajaran tersebut. Jadi, apakah sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap perkara ini? Pertamanya kita kena, sebelum kita nak pergi kepada istilah dan huraian, apakah makna tasawuf dan sufiyah ini mempunyai percanggahan pendapat yang panjang dalam kalangan ahli tasawuf itu sendiri. Okey. Tetapi itu bukanlah khilaf yang bersifat tadad, tetapi lebih kepada khilaf tanawwu' dari segi ibarat, kepelbagaian dalam mentakbir, dalam memberikan
salah satu ciri-ciri, kerana kita tahu orang Islam pada zaman awal, salafus salih, mereka tidak ada ilmu mantik yang dipakai zaman sekarang, yang mesti nak kena buat ta'rif mengikut jins dan juga fasal dan seumpama dengannya. Jadi kalau you nak tanya Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, arifna at-tasawuf ta'rifan jami'an mani'an mantiqiyan, of course Junaid tidak belajar mantik Aristotle dan dia menentang Aristotle, ya. Jadi bagi dia mengibaratkan tasawuf itu dengan ungkapan, kerana tasawuf di sisi ahli dia bukan perkataan tetapi amalan. Yang penting apa yang kau amalkan. Dan kita dapat lihat antara ta'rif yang diberikan oleh Sayyidul Taifah, dia kata tasawuf ni apa? Ialah safa'ul mu'amalah ma'allah ta'ala, kejernihan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah gambaran tasawuf yang diberikan kepada kita oleh ahli-ahlinya. Kemudian ada yang kata tasawuf ini adalah sidqut tawajjuh ila Allah, benarnya penghadapan diri kepada Allah, menghadapkan diri kepada Allah dengan penuh kebenaran. Okey. Kalau ini adalah ta'rif tasawuf, ya. Dan tasawuf ini sebelumnya kita kena tahu dia sering dikaitkan dengan satu lagi istilah yang popular, iaitulah istilah az-zuhd dan juga al-faqr. Tasawuf sering dikaitkan dengan istilah zuhud dan faqir. Apa makna faqir? Ini bukan makna faqir miskin. Antumul fuqara'u ila Allah. Maksud faqir di sini ada satu sifat dalam ibadah, iaitulah iftiqar. Yang dimaksudkan dengan al-faqru ni adalah al-iftiqaru ila Allah. Jadi maksud ini maksud faqir. Sebab tu orang tersebut disebut apa? Faqir. Okey. Dipahami daripada ayat antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua ni fakir kepada Allah, sangat-sangat perlu kepada Allah. Dalam Islam kita dapati pada permulaan ajaran Islam tidak wujud perkataan tasawuf. Ini jelas. Tasawuf tidak dijumpai dalam mana-mana ayat Al-Quran. Tidak dijumpai dalam mana-mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah diungkapkan kalimah tasawuf dan sufi oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan kibarut tabi'in. Tasawuf hanya mula disebut pada penghujung zaman tabi'in ataupun pada zaman tabi'in pada abad ketiga Hijrah. Okey. Jadi dari sudut istilah, dari sudut lafaz, dia memang istilah baharu, tidak muncul pada zaman salaf. So kita kata kalau kita nak menilai kitabah tasawuf ni, pertama dari sudut al-lafzu, dari sudut lafaznya. Lafaznya tidak ada pada zaman as-salaf. As-salaf al-awwal. Al-awwal. Okey. Tak ada. Lafaz tasawuf tidak digunakan. Tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam As-Sunnah, ya, tidak ada dalam athar as-sahabah. Ya? Memang tidak digunakan. So ini tidak diingkari oleh siapa-siapa pun. Maknanya orang sufi yang awal dia pun faham ni. Walaupun mungkin orang sufi yang belakang-belakang mungkin akan reka hadis palsu dan sebagainya tu. Kita jumpa ada, memang ada dalam kitab-kitab belakangan. Memang ada mereka datangkan hadis-hadis palsu. Okey. Jadi dari sudut lafaz tidak ada. Tetapi lafaz tidak penting. Kerana banyak lafaz dalam istilah lain tidak dijumpai
Kan? Banyak benda. Lafaz macam-macam. Kan? Kita ada ilmu fizik. Ada ilmu fizik dalam Quran? Tak ada. Kan? Kimia tak disebut dalam Quran dan hadis. Kan? Bahkan dalam zaman salaf tidak ada kimia. Yang ada adalah kimia, dan dia adalah ilmu yang dicela. Kemudian kalau kita nak cerita dalam ilmu agama, banyak cabang ilmu agama. Ilmu balaghah, ilmu nahwu. Nahwu tak disebut dalam Quran. Balaghah tak disebut dalam Quran. Kan? Ada banyak benda tak disebut dalam Quran, tapi akhirnya diterima sebagai sebahagian daripada ajaran Islam yang muktabar di sisi ahli sunnah wal jamaah. Okay? So this is not a big issue. Tetapi yang penting ialah al-mafhum. Al-mafhum ni kita nak kata apa, dia adalah konsep. Konsep ajaran. Ini yang penting kita nak. Ada atau tidak daripada Islam. Kemudian nama tu nak buat apa, itu cerita belakang. Sebab kaedah kita la musyahah fil istilah. Tidak ada pencanggahan, tidak ada isu dalam istilah. Nama tak ada masalah. Yang penting mafhum, konsep itu. Adakah konsepnya diterima macam kita sebut pasal ilmu kalam juga sebelum ni sama. Okey, yang ini yang kita nak kena bahaskan. Dalam Islam kita dapati ada perkataan az-zuhd. Zuhud. Ada perkataan al-iftiqar, al-faqr, al-iftiqar. Antumul fuqara'u ila Allah, jelas. Dan ini dijadikan esensi perbezaan Tuhan dengan makhluk. Wallahu huwal ghani. Allah yang maha kaya, makhluk maha faqir. Kan? Jadi kalau dah makhluk disifatkan dengan al-faqr, kita disuruh zuhud. Datang galakan daripada Nabi SAW supaya kita zuhud, az-zuhdu. Dan ulama salaf telah mengarang sejumlah kitab dengan nama az-zuhd, menghimpunkan di dalamnya sejumlah hadis-hadis tentang kehidupan yang sederhana, tidak cintakan dunia, tidak gemarkan dunia, dan ingat akhirat, seperti kitab Abdullah ibn al-Mubarak, Kitabuz Zuhud, dan Imam Ahmad ada Kitabuz Zuhd. Okey. Dan kalau kita telusuri apa dia konsep zuhud yang dikemukakan oleh Islam, ialah beriman dengan hari akhirat dan tidak cintakan dunia. Dan Nabi SAW bagi tahu bahawa umatnya di akhir zaman akan ditimpa penyakit al-wahn. Dan ditanya kepada Nabi, apa dia al-wahn? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan benci mati. Tak suka mati. Maksudnya tak suka dengan kehidupan lepas mati, lebih gemarkan kehidupan dunia. So zuhud adalah konsep yang berlawan kepada al-wahn. Zuhud maknanya kita kena anggap hidup dunia ni macam dalam sebagai riwayat, kun fid dunya ka'abiri sabil. Jadilah kamu di dunia ni macam orang yang lintas jalan, yang lalu sahaja. Dunia ni kita hanya lalu. Kan? So zuhud adalah maknanya satu bentuk konsep kepahaman yang mengajak kepada kita supaya tidak cintakan dunia dan sentiasa bersiap sedia untuk hari akhirat. Dan ini banyak sekali dalam ajaran Nabi SAW. Apabila Umar bin Al-Khattab pergi nak pujuk Nabi, bila Nabi merajuk dengan isteri-isteri dia, ya, apa yang Umar tengok? Nabi tidur di atas hamparan yang kasar. Dan bila Nabi bangkit, berbekas, belakang Nabi ni bekas saya tidur atas tikar yang kasar. Kan? Lalu Umar menangis. Dia kata, ya Rasulullah, kita di atas kebenaran, dan orang Rom dan Farsi di atas kebatilan. Kan? Tapi Kisra dan Kaisar tidak ada tempat yang empuk. Engkau Rasulullah tidak tempat macam ini. Nabi kata apa? Ama tarda ya Umar, apakah kau tak redha wahai Umar, dunia untuk mereka, akhirat untuk kita? Kan, maknanya ini bukan. Nabi kata mali walid dunia. Apa kaitan aku dengan dunia? Tak ada kaitan.
Nah, Nabi tidak ada kaitan, dan konsep ini terus diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bukan maknanya mereka tak kaya. Abu Bakar kaya, Umar pun kaya, Uthman pun kaya, tapi mereka zuhud. Dan zuhud adalah ibadat yang hanya boleh dibuat oleh orang kaya. Orang miskin tak nak zuhud lah. Bukan orang tak nak. Kan? Orang miskin macam nak zuhud? Kan? Orang miskin memang makan beras petang. Kan? Ini kita cerita orang kaya, tapi dia makan beras biasa. Dia bagi sedekah beras sedap-sedap kat orang lain. Itu baru zuhud. Kan? Kita nak cerita orang miskin. Hang pakai kereta kancil, dia memang dia miskin, nak pakai kereta bagi. Kan? Kita nak cerita ni orang kaya naik kereta sport car, pergi masjid, bawa orang Bangla tumpang sekali dengan dia. Tu zuhud. Kan? Bukan nak jenis sport car terling lalu depan orang. Itu masuk parking tempat tu imam. Kan? Itu takabur. Kan? Jadi zuhud ni kita kena faham konsep dia ibadat special, ibadat yang hanya berlaku pada orang-orang kaya. Dan orang miskin juga adalah zuhud dia, zuhud jiwa. Maksudnya hati tak boleh bergantung dengan dunia. Itu maksud dia. Sebab itu dia kata nanti orang sufi akan ta'rifkan tasawuf sebagai antakuna ma'allah bila alaiq. Engkau kena bersama dengan Allah tanpa engkau bergantung kepada dunia. Tak ada lekat. Dunia tak melekat di hati. Jadi kita dapati konsep zuhud ni diteruskan oleh para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dia berjaya menjatuhkan empayar Farsi di Iraq dan mengambil sejumlah empayar Kisra, empayar Rom di Syam, adakah Abu Bakar buat istana besar-besar? Dah. Dia duduk di rumah dia. Kan? Dia ambil gaji untuk cukup-cukup makan saja. Kan? Umar bin Al-Khattab, ketika dia nak pergi ambil kunci Baitul Maqdis, dia datang seorang naik unta daripada Madinah. Kan? Tak ada pengawal peribadi, tak ada orang nak suruh ke tepi-tepi. Kan? Dan bila tuntun unta, hamba dua atas. Itu juga berlaku. Kan? Dan bila dia sampai di Baitul Maqdis, pada dia tu kata, ni orang ni betul ni, sama lah macam dalam kitab Bible, macam yang diberitahu dalam Injil. Maknanya dari segi terminologi, perkataan tak adalah suhud tu masa zaman tu kan. Cuma amalan tu ada. Amalan Zuhud ada, perkataan zuhud ada. Zuhud ada. Disebut oleh Nabi dalam hadis 40. Ada juga. Zuhud ada. Kita catat zuhud ada, perkataannya ada, hadisnya ada. Okey. Kitabnya ada. Yang tak ada ni tasawuf ni. Zuhud jelas ada, dan amalan juga jelas berlaku. Dan istilah yang digunakan ketika itu ialah az-zuhd. Tasawuf aja tak ada. Tasawuf belum, tak muncul. Okey. Jadi zuhud jelas. So, kita kata konsep dia diamalkan, perkataannya disebut oleh Nabi SAW dalam hadis 40 je pun kita tahu, dan dan sahabat pun sebut, tabi'in sebut, dan karang kitab pula. Buah nama kitab dia pun nama kitab zuhud. Kan? Jadi dibahaskan para ulama. Konsep zuhud ni memang ada, az-zuhd. Okey. Demikian juga ada yang kaitkan tasawuf dengan akhlak. Satu lagi, dikaitkan tasawuf dengan al-akhlak secara keseluruhannya. Ethics. Ini juga jelas. Akhlak disebut. Nabi kata innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus kepada Allah Taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Ada perangai, kelakuan. Tazkiyatun nafs. Istilah tazkiyatun nafs juga ada disebut dalam Al-Quran. So sama jugalah, boleh tambah satu konsep. Tazkiyatun nafs juga disebut dalam Al-Quran. Kan? Qad aflaha man zakka. Tazkiyah, at-tazkiyah. Kita sebut at-tazkiyah lah senang. At-tazkiyah ni maknanya tazkiyatun nafs lah. Okey. Mencambahkan jiwa.
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah berjayalah orang yang mencambahkan jiwanya, dan telah binasalah orang yang menginjak-injak jiwanya. Dassa, tidak. Nah, zakah maksudnya tumbuh, subur. Kan? Jadi kita dan Allah Ta'ala sebut tujuan ibadat sebagai tazkiyatun nafs, seperti zakat, dan dinamakan zakat sebagai zakat sebagai makna tanmiyatul mal, menumbuh dan mencambahkan keberkatan harta. Kan? So ini konsep ni ada. Kalau kita tengok zuhud ada, akhlak ada, dan diamalkan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang Umar bin Khattab tak bina istana hebat-hebat walaupun dia telah menjatuhkan empayar Kisra dan Farsi. Uthman bin Affan juga hidup dalam keadaan zuhud, tidak cinta dunia walaupun dia dah kaya sejak daripada zaman jahiliah dan tak pernah susut harta dia sampailah dia wafat. Radhiyallahu anhu dibunuh, qutila syahidan mazlumah. Kemudian dan di sini di zaman Uthman bin Affan kita dapati berlaku sedikit perubahan. Pada zaman Uthman bin Affan terasasilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata zuyaliyal ardu, kan, Nabi kata telah dilipatkan kepada aku bumi. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, aku tengok timurnya dan baratnya. Wa inna mulka ummati sayablughu minha ma sayablughu ma zuyali minha, dan kerajaan umatku akan sampai sejauh ini, sejauh timur dan barat. Dan Nabi kata wa u'titul kanzainil ahmara wal al-ahmara wal abyad, dan aku diberikan khazanah dunia, emas dan perak. So pada zaman Uthman bin Affan, umat Islam diberikan emas dan perak. Emas ialah dinar Rom, dan putih perak ialah dirham Parsi, ataupun ada yang kata terbalik. Kan? Jadi umat Islam dah menguasai dunia. Sebab dua empayar yang paling besar dalam dunia ni, yang merupakan dulu dunia hanya berkisar di antara Rom dengan Farsi sahaja, tidak ada lain, hanya ada 2 blok sahaja, blok Farsi dengan blok Rom, Byzantine. Sekarang kedua-dua blok ini telah runtuh sepenuhnya. Yang tinggal hanya satu blok saja, blok Islam. Okay? Dan tidak ada ancaman lagi. Okay? Jadi ketika ini kita kata berlaku beberapa faktor yang besar. Pertama, terbukanya dunia kepada umat Islam. Jadi rata mencurah-curah masuk. Yang kedua, orang berbondong-bondong masuk Islam dengan pelbagai latar belakang dan tujuan. Tujuan tu macam-macam. Ada yang masuk Islam sebab ikut saja. Okey, dah orang bakal masuk Islam, kena masuk Islam, kan? Ada yang masuk Islam tapi jahil, tidak belajar. Ya? Dan disebabkan dua faktor ini, didapati sudah mula ada kecenderungan dalam kalangan umat Islam untuk hidup bermewah-mewah. Hidup mewah. Sebab itu Nabi pesan kepada Abu Dhar, bila kau tengok rumah di Madinah ni mula tinggi-tinggi, diperbesarkan, kau pindahlah, duduk dekat Rabada. Dan ini berlaku pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka diluaskan. Walaupun sahabat walaupun rumah dia besar, tapi dia berzuhud. Dia ada istana tapi dia berzuhud. Kan? Tapi ada orang macam mana besarnya istana dia, besar jugalah ta'aluk dia kepada dunia. Kan? Jadi dia tak zuhud. Zuhud bukan isu rumah besar 70 tingkat. Isu dia adalah dalam hati ni. Adakah dia dengan dunia itu dia bergantung kepada itu ataupun tidak? Kan? Jadi kita dapati ada kekecohan berlaku membawa kepada pembunuhan Uthman bin Affan, berpunca kerana tidak puas hati terhadap pembahagian harta negara. Itu punca, jelas. Kerana tak puas hati dengan pembahagian tanah, pembahagian Baitul Mal,
yang telah pun dibahagikan secara adil, tetapi kerana tamak maka dibuatlah tuduhan-tuduhan kepada khalifah, kononnya khalifah tak adil dan sebagainya. Akhirnya bawa kepada peristiwa yang dahsyat, pembunuhan, dan kita tahu berlaku apa yang berlaku selepas itu daripada perang Jamal, perang Siffin dan sebagainya. Tetapi konsep zuhud ini kekal dalam kalangan majoriti ulama. Majoriti orang Islam hidup zuhud. Ya, bukan maksudnya even bila datangnya khalifah Bani Umayyah, walaupun mereka hidup mewah. Itu mula lepas daripada zaman Muawiyah. Muawiyah masih mengekalkan sistem zuhud pada diri dia. Kan Muawiyah naik keldai, tidak naik kuda yang besar-besar dalam Muawiyah dia hanya pakai baju mewah-mewah di depan orang kafir. Dia tak pakai mewah-mewah depan orang Islam. Kan? Sebab Muawiyah buat benda tu siasatan. Sebagai siasah untuk menggerunkan musuh, turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Itu siasah Muawiyah. Kan? Dan Muawiyah bila dia ambil bodyguard dan sebagainya, memang ada ancaman nyawa yang nyata pada dia, sebab dia dah besar kena tikam lah. Kan? Dengan Ali, dengan Amr bin al-As. Jadi, tetapi selepas daripada itu kita dapati khalifah juga ada kecenderungan untuk hidup dengan sedikit mewah. Tetapi bila datang Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala menjadi khalifah, menggantikan sepupunya Sulaiman ibn Abdul Malik, maka dalam tempoh Umar bin Abdul Aziz, pemerintahan dia terbahagi pada dua fasa. Pertama sebagai fasa de facto ruler, kerana Sulaiman bin Abdul Malik bila jadi khalifah, dia target dia ialah nak menakluk Konstantinopel. Maka lepas jadi khalifah, dia lantik sepupu dia Umar bin Abdul Aziz sebagai de facto ruler, dan dia sendiri pergi berjihad. Tinggal urusan negara, dia pergi berjihad. Kan? Sampailah dia wafat. Dan merintah tak lama. Jadi dalam tempoh pemerintahan Sulaiman ini, Umar bin Abdul Aziz sudah mula menjadi de facto ruler. Kita kata pemerintah yang mengawal kerajaan di atas nama khalifah. Macam Perdana Menteri lah kita kata, kan? Ataupun macam dalam konsep Melayu kita panggil bendahara. Kan? Jadi dia telah memulakan islah yang banyak. Reformation, ataupun bukan reformation lah, kita kata tajdid, islah, renovation, pembaharuan, untuk mengembalikan kehidupan Islam yang asal, yang bersikap zuhud, dan dengan mula dari dia sendirilah. Dan kemudian bila Sulaiman wafat, Sulaiman wasiatkan takhta tu kepada Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz jurus menjadi khalifah, dia mula menzahirkan konsep zuhud. Dan kita tahu Umar bin Aziz adalah cucu kepada Umar bin Khattab dari belah mak. Okay, dia adalah cucu Umar bin Khattab daripada belah mak. Okay. Jadi bila Umar jadi khalifah, dia nak mengembalikan sistem kehidupan zuhud. Lepas tu khadam dia pergi beli baju harga 50 dirham. 50 dirham dan 1 dirham apa lagi? 80 ringgit, 90 ringgit. Boleh kurang kan? Tadi kita kalilah. Kalau balik mai dekat dia jadi khalifah beli baju harga 50 dirham. Bayangkan. Ada kita jumpa YB pakai baju harga 50 ringgit. Mana jumpa? Kan? Itu baru YB, bukan khalifah. Kan? Bukan YB parlimen, adun baru. Jangan kata adun. Ketua kampung. Kan? Kalau baju 50 ringgit tu rasa macam lekeh lah. Kan? Ni khalifah. Khalifah beli baju harga 50 dirham. Kan? Dia buat main Umar pakai. Umar kata, "Amboi cantik elok baju ni." Dia kata. Menangis. Khadam dia menangis. Umar kata, "Pasal apa menangis?" Dia kata, "Dulu masa hang tak jadi khalifah, masa hang putera raja. Kan, masa pak hang jadi gubernur, hang hidup biasa. Kan, masa tu ialah dia ulama lah, tapi dia belajar apa semua, pak dia gubernur kan. Aku beli dekat hang baju harga 500 dirham. 500 dirham masa tu. Aku bagi dekat hang, kata baju ni kasar. Pasal apa tak beli hang mahal lagi. Lah khalifah, dunia seluruhnya sujud dekat kaki hang ni. Dunia ni kau punya. Tak sujud
pemerintahan, penguasaan Tuhan dah bagi dekat kau. Kerajaan Bani Umayyah punyalah besar, daripada Spanyol sampai ke sepadan Cina. Kan? Sebab Al-Walid bin Abdul Malik, Allah Ta'ala bagi pada zaman dia, kita panggil sebagai Pak Islam mana, pada zaman dia 10 tahun dia memerintah, tidak ada pemberontakan dalaman. Jadi orang Islam berjihad. Pada zaman dia kita buka Maghribi, maksudnya Maghrib masuk Islam, daripada Dimash, kerajaan Islam itu berkembang sampai ke Barbar, sampai ke Maghrib, sampai ke Spain. Kan? Bila sampai ke Maghrib itu, tentera Islam masuk sikit dalam laut. Dia berkata, kalau lah ada lagi darat belakang ni, kita pergi dah. Kan? Walaupun Amerika tu lepas itulah. Lepas tu Tariq ibn bayangkan dalam tempoh setahun, Musa ibn Nusair berjaya bawa tentera dia daripada orang Barbar yang baru masuk Islam setahun. Jadi Mujahidin pergi buka bersama dengan panglima Tariq ibn Ziyad, buka Andalus. Qutaibah ibn Muslim bawa tentera Islam ni ke belah timur sampai ke sempadan Cina. Dan Maharaja Cina tanya, kan, nak apa kan? Dia ni siapa amat? Qutaibah Muslim kata, kami ni tentera, kepala dia di kaki kamu, ekor dia di Mekah sana. Kan? Butunul ard ahabbu ilaihim min dhahriha. Kubur depa lebih suka daripada muka bumi. Jadi hang ingat hang urut kami dengan mati. Mati kami memang suka. Dia kata, nampak? Jadi zuhud masih ada. Tentera Islam pergi berjihad atas semangat zuhud je lah. Kalau tak ada zuhud ni, mampu nak jihad? Tak mungkin lah. Kan? Ada tengok jawapan Qutaibah bin Muslim itu. La batnul ardi ahabbu ilayhim min dhahriha. Perut bumi lebih kami cintai daripada duduk atas bumi ni. Jadi hang Maharaja Cina, kalau hang nak ugut kami, hang ada tentera ramai boleh bunuh kami, sikit kami tak hang. Dah hanya ingat tentera hang ramai, tentera kami lagi ramai. Kerajaan kami lagi besar daripada kau. Engkau Cina seketul situ saja. Kan? Ini kami daripada segala negara Tantan ni sampai ke Andalus. Kan? Jadi besar kerajaan dia. Dan tentera-tentera Islam tak kira bangsa, bersatu atas nama Islam. Kan? Dan orang Islam sudah takut. Kan? Dia kata nak buat macam mana? Tak apalah. Dia sanggup bayar jizyah, bayar ufti. Kan? Bagi tanah, bawa tanah Cina itu, bagi Qutaibah bin Muslim pijak. Tanda kata Cina telah masuk di bawah taklukan Bani Umayyah. Kan? Dan dihantar anak dia sebagai khadam kepada khalifah. Maksudnya jadi macam dia satu adat orang politik zaman dulu kan. Orang Islam ni dia terima aja apa-apa adat politik yang diamalkan bangsa lain. Jadi Maharaja Cina ni hantar anak dia duduk di bawah jagaan orang Islam sebagai tanda kata kerajaan dia tunduk kepada khalifah. Kan? Jadi selesai, orang Islam dah ambil timur dan barat. Apa lagi nak? Tuhan dah bagi semua. Daripada Cina sampai ke Andalus, kita punya. Kan? Jadi ini zaman Al-Walid ibn Abdul Malik. Dan ini diwarisi oleh Umar bin Abdul Aziz. Kerajaan dia daripada Cina sampai ke Andalus. Kemudian dia turun pergi ke Maharaja Jawa. Kan? Maharaja hantar surat ke dekat Jawa. Kan? Walaupun dan Abdul Aziz mengambil pendekatan menghantar pendakwah, bukan semestinya hantar tentera. Jadi sebab itu Islam datang ke tanah Melayu itu secara in peace. Kan? Jadi dia hantar surat dekat Maharaja Jawa, hantar surat dekat macam-macam lah raja-raja belah-belah sini ni. Ada yang masuk Islam, ada yang terima dengan aman. So tidak ada lagi dalam dunia ni melainkan dia punya. Tetapi zuhud kekal di peringkat tertinggi pada jiwa khalifah itu sendiri. Tapi islah yang dia buat itu tidak lama. Okey, tahun 101 dia pun wafat, 2 tahun saja. Jadi khalifah Tuhan tak kekalkan lama. Bila dia wafat, naik khalifah yang baru, anak penakan dia ataupun sepupu dia, Al-Walid ibn Abdul Malik. Cuba buat nak tiru dia 40 hari tapi tak tahan. Cuba nak tiru zuhud ni 40 hari tapi dia tak boleh nak pergi. Lepas tu datang pula ulama su. Ni mana ulama su, ulama jahat ni. 70 orang ulama jahat datang kata
Khalifah tak kena hisap. Kan? Tak apalah buat, kau punya ijtihad. Kau ijtihad. Jadi kau buat apa pun ijtihad, tak salah. Jadi dia pun tukar cara kehidupan, dan daripada situ mulalah kejatuhan Bani Umayyah. Kejatuhan Bani Umayyah. Maka kita dapati dalam situasi begini, ada kesedaran dalam kalangan umat Islam untuk, pertama, kerana berlakunya pergolakan politik yang banyak, perebutan takhta khilafah, perebutan jawatan gubernur, berlaku perang antara orang Islam. Kemudiannya berlaku perang di antara Al-Walid ibn Yazid dengan Yazid ibn Al-Walid, kan, berebut tahta khilafah. Kemudian berlakunya revolusi Abbasiyah, revolusi Panji Hitam, kan, Rayatul Sud yang datang daripada Khurasan untuk menjatuhkan kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Panji Putih, kan. Jadi bila jatuhnya kerajaan Panji Putih, kerajaan Bani Umayyah, sebab bendera dia warna putih, dan Bani Abbasiyah bendera dia warna hitam, yang makan sebagai azil, bayang-bayang. Maksudnya dia kata, macam mana bayang-bayang tu tutup dunia, macam itulah kerajaan kami. Perintah dunia. Okay? Umat Islam mula berlaku pergolakan yang dahsyat. Bila kerajaan Abbasiyah jatuh, dia hanya berjaya menguasai kawasan timur. Jadi Panji Hitam, revolusi dia bermula daripada wilayah Khurasan, wilayah Afghanistan dan yang sekitar dengan dia. Okey. Kemudian berjaya mengambil alih Iraq dan jatuhnya Dimashq. Tetapi kita dapati di belah barat berlaku kekecohan yang sangat dahsyat. Dari segi terutamanya di Andalus. Andalus sudah menjadi wilayah otonomi kerana Gubernur Andalus sudah lagi tidak terikat dengan khalifah, dan Abdul Rahman ibn Muawiyah berjaya berlari ke Andalus dan menubuhkan kerajaan dia di sana. Jadi umat Islam terpecah pada dua kerajaan besar. Kerajaan Bani Umayyah di timur dan Bani Abbasiyah di timur, dan Bani Umayyah di barat. Dan disebabkan Bani Abbasiyah tak mampu nak kawal kawasan di belah barat, dia anugerahkan tanah wilayah otonomi kepada panglima-panglima perang untuk menjadi gubernur di kawasan Afrika. Antaranya di kawasan Tunisia, apa semua, Mesir, apa semua ni, gubernur-gubernur dia diberikan otonomi. Ya. Yang penting kamu kena halang kemarahan Panji Putih dengan main masuk kawasan Panji Hitam. Hang nak pasang bendera hang sendiri boleh, tapi bendera hang di bawah atas hitam. Kan? Itu maksud otonomi lah. Nah, kita kata. Jadi gubernur-gubernur ni ada kuasaan sendiri, jadi kerajaan kecil-kecil. Okey. So, pergolakan politik banyak berlaku. Kadang-kadang peperangan di antara kerajaan kecil-kecil ni. Kerana gubernur tu nak meluaskan lagi kawasan pemerintahan dia masalah ni. Kan? Dan berlaku juga pemberontakan dalaman. Dan selain daripada politik, itu satu faktor. Kemudian kita ada faktor pergolakan akidah dan pertemuan mazhab fiqh. Di zaman Bani Abbasiyah, di antara perubahan yang berlaku adalah percambahan intelektual, betul. Tetapi dia juga akhirnya ilmu tidak lagi menjadi amal. Ilmu dan amal sudah mula macam nampak terpisah. Especially apabila jawatan fuqaha ataupun qadhi itu diinstitusikan. Khalifah mula lantik ulama resmi kerajaan. Bani Umayyah tak ada isu ni, pasal apa? Bani Umayyah khalifah dia imam mazhab sendiri, mujtahid, mustaqil. Dia tidak perlu tanya ulama apa hukum ni, apa hukum ni. Dia sendiri baca Quran, dia hafal hadis, dia ijtihad, dia hukum. Kan? Walaupun kita tahu di Madinah masa itu ada fuqaha yang 7, ada fuqaha mujtahid ramai kalangan tabi'in. Tetapi bila Harun al-Rashid lantik Imam Abu Yusuf Al-Qadhi, anak murid Imam Abu Hanifah, maka Abu Yusuf mengembangkan mazhab Imam Abi Hanifah. Kemudian kita ada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga mengembangkan mazhab dia di Mesir. Dan Imam Syafi'i berstatus royalty dari segi dia adalah Bani Al-Muttalib, kan? Maksudnya dari segi kedudukan dia dalam kerajaan, dia royalty lah, maksudnya dia ahli bait dan kerajaan ahli bait.
Dan kita tahu juga berlaku pertemuan antara pemerintahan Bani Abbas dengan Bani Ali, Syiah. Kan? Dan berlaku pertemuan dari segi mazhab akidah, wujudnya Qadariyah, wujudnya Murji'ah, wujudnya Khawarij, wujudnya Jabriyah, Jahmiyah. Ini semua sudah berkembang di zaman Bani Abbasiyah. Maka kita dapati di sebalik kecamukan ini, kecamukan isu politik, isu agama, kemudian mazhab pula bertukar menjadi perdebatan antara sekolah-sekolah mazhab ini. Perbincangannya tentang hukum. Apa hukum ni? Jadi masing-masing keluar istinbat. Maka adalah sekelompok umat Islam yang memilih untuk mengasingkan diri. Ya, Sofi. Ini kita nak tentang ini Sufi lah ni. Okey. Dia memilih untuk mengasingkan diri. Of course, alasan mereka valid. Nabi kata, bila berlakunya perpecahan, Nabi kata fa'tazil tilkal firaqah kullaha. Tinggal semua aliran ni, kau duduk engkau seorang. Kan? Jadi memang ada saranan untuk uzlah, untuk mengasingkan diri daripada masyarakat yang berceramuk. Kan? As long as tidak tinggal jamaah dengan Jumaat lah. Sufi-sufi yang masa tu hadir sembahyang Jumaat, hadir sembahyang Jumaat. Dia pergi masuk pasar pada waktu-waktu yang dia perlukan. Tetapi mereka ni mengambil jalan hidup untuk, kita kata, tidak terlibat dengan kemewahan dunia, tidak campur dalam perdebatan politik, tidak mengambil bahagian dalam perdebatan ilmiah juga. Saya tak ambil bahagian perdebatan ilmiah. Maknanya mereka kata kita yang penting amal. Nak bergaduh, nak berdebat pasal hukum fiqh apa semua, ini tak penting. Yang penting apa Nabi ajak kita buat. So orang Sufi dia senanglah. Kan yang penting apa yang Nabi suruh. Tak payahlah kita terusing-rusing kepala nak ambil wuduk ni, kita kena tahu mana yang rukun, mana yang sunat. Yang penting cara Nabi wuduk macam mana kita amalkan hari. Jangan tukar. Jadi kalau kita ambil wuduk macam Nabi ambil wuduk, tak ada sebab tikai. Selesai masalah. Kalau kita semayang macam Nabi semayang, cukup segala sunat-sunatnya. Kan? Ada orang nak tikai? Tak tikai. Selesai masalah. Kan? Tak ada nanti orang mazhab dia kata, hang semayang tak sempurna lah. Hang semayang ni ada tinggal rukun lah. Dia kata hang tinggal sunat abad, sahwi lah. Tak ada. Kita semayang berdasarkan hadis. Dan kecenderungan ini kita dapati dipilih oleh sejumlah tokoh-tokoh. Dan of course, benda datang setelah mereka menuntut ilmu. Bukan satu Junaid Berhadi akan kata nanti ilmuna hadha muqayyadun bil kitab wa sunnah. Faman lam yaqra'il Quran wa lam yaktubil hadis falaysa minna. Ilmu kita ni terikat dengan Quran dan sunnah. Siapa tak baca Quran, tak hafal Quran, tak tulis hadis, tak belajar ilmu hadis, tak boleh join. Kan? Jadi dia mesti ada salah depa melalui marhalah. Kita belajar yang mana fardu ain. Lepas tu yang penting kita nak beramal. Kita tak mau kejar jawatan. Sebab ketika itu belajar ilmu fiqh tinggi-tinggi untuk apa? Supaya dapat jawatan qadhi, boleh jadi mufti, dapat kuasa power yang kerajaan. Dan mazhab, orang akan mula pergi belajar mazhab Hanafi banyak. Sebab mazhab Hanafi senang dapat jawatan. Bagi contoh pada masa tersebut. Jadi apabila kekecohan ini berlaku, kita dapati di sinilah ada kecenderungan. Dan direkodkan kecenderungan ini berlaku pada tahun 200 Hijrah dan ke atas. 200 Hijrah ni maknanya dah masuk pertengahan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah mula memerintah tahun 136 Hijrah. 136. Dan kerajaan dia berkembang. 100 tahun pertama ini adalah zaman kekuasaan khalifah. Kemudian 200 tahun ke atas ini lebih politik lebih berkecamuk. Apabila datangnya fasa pemerintahan Amirul Umara, yakni khalifah hanya sebagai simbolik, tetapi ada panglima tentera yang paling power, yang berjaya bunuh musuh dia paling ramai, dia akan jadi pemerintah tertinggi dalam negara atas nama khalifah. Dia panggil Amirul Umara. Kemudian berlakulah
perperangan merebut jawatan Amirul Umara ini antara panglima-panglima yang ada. Okey. Dalam kekecohan suasana ini kita dapati di sinilah mula kedengaran istilah tasawuf dan istilah sufi. Okey, so kita rekodkan ulama kata sufi tasawuf ni pada abad ke-3 Hijrah. Dan boleh direkodkan kemunculan dia sekitar tahun 200 Hijrah lebih, 200 ke atas. Lepas tu dia kata sini fi nisfi tsani lil hijrah. Walaupun disebutkan mula pada 150 ni adalah zaman awal Bani Abbasiyah 150, tapi tokoh-tokoh dia mula muncul, tapi mula stabil, mula ada dia punya buku tulisan itu adalah 200 lebih. Ya, 200 lebih. Okey. Dan itu kita dapat lihat ya, bahawa pada 200 Hijrah lebih kita kata abad. Jadi istilah tasawuf ni bila muncul Al-Qarn Al-Thani masuk ke Qarn Al-Thalith Al-Hijri, abad ke-2 ke-3 Hijrah, pertengahan abad ke-2 150 dan ke atas. Maka mula ada kelompok yang, dan mereka ini dinamakan tasawuf, ada macam-macam pandangan, tetapi hakikatnya balik kepada satu perkara, iaitulah pemakaian mereka. Mereka pakai baju yang dibuat daripada suf, daripada bulu biri-biri, kambing biri-biri. Okey, jadi dia adalah warna putih. Kerana dia menjadi lambang zuhud zaman tu lah. Tapi lah kalau orang ada jadah bulu biri-biri, itu tak panggil sufi lah. Itu panggil maha kaya lah ni. Kan, kalau kita masuk rumah tengok tu dia kapet satu rumah hampak bulu biri-biri, kita tak panggil dia sufi. Okey. Ada kematian. Okey. Jadi kita kata pada abad ini, so dia agak lewat kemunculan istilah dan kemunculan jamaah. So mereka ini dikenali sebagai sufiyah sebab mereka pakai baju daripada suf. Itu asal perkataan suf, tasawuf suf. Okey, dia ambil daripada as-suf. Okey, as-suf ni maknanya bulu biri-biri tu lah. Ini yang ditarjihkan oleh banyak para ulama. Okey. Dan tasawwufah maksudnya dia pakai baju suf. Pakai baju dibuat daripada bulu kambing biri-biri. Okey. Jadi kita dapat tengok tokoh-tokoh awal yang cenderung kepada, jadi tasawuf bermula bukan sebagai satu aliran. Ini penting. So dia bermula bukan sebagai satu aliran. Dia bukan, ini poin yang kita kena bagi perhatian, ini kita dah pernah sebut dulu. Dia bukan aliran. Maksudnya dia bukan satu school of thought, tetapi dia hanyalah satu cara hidup, pemilihan. Dan yang datang latar belakang ni macam-macam aja. Jadi kita dapati dalam tasawuf ni, orang yang follow dia ada macam-macam ajaran, macam-macam latar belakang. Ada orang yang alim, ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang datang daripada background ahli sunnah, ada orang yang datang daripada background yang bukan ahli sunnah. So ini ada. Okey, daripada awal kemunculan tasawuf. Tetapi pada peringkat awal tasawuf yang mendominasi, cuma yang kita kena tengok ialah the domination, yang dominasi, yang menguasai. Dominasi ini yang kita nak tengok, tokoh-tokoh rujukan utama dia. So ini berkembang. Ini akan ada perubahan. Maksudnya siapakah yang dianggap tokoh atasan bagi aliran ini, tokoh utama. So kita dapati tasawuf pada peringkat awalnya, perkembangan tasawuf tidak dapat dinafikan, dia memang nak menghidupkan tiga perkara ni: zuhud, akhlak dan tazkiyah.
Itu Junaid kata tasawuf ni apa? Safaul muamalah ma'allah. Kita nak menjernihkan hubungan kita dengan Allah. Tak mau lagi hati kita ni ada lekat-lekat dunia. Kita bukan maknanya mereka ni orang yang miskin atau orang yang duduk dalam hutan. Tak. Of course tidak. Kan? Tapi ada juga di kalangan mereka yang pergi uzlah, tinggalkan kawasan bandar, pergi hidup macam badui, ada. Okay? Tapi dia masih datang untuk solat jamaah, solat Jumaat, bukan pergi suluk 40 hari tak Jumaat, tak ada. Itu belum muncul. Tapi tidak ada. Okay, dan mereka ni adalah orang yang betul-betul nak ikut ajaran Islam secara asasnya. Kan, betul datang ucapan tasawuf ni dibina di atas mulazamatus sunnah wa mujanabatul bid'ah. Dia kata tasawuf ni dibina di atas mengikut sunnah, meninggalkan bid'ah. Kan? Dan bila mereka ni dah ada, walaupun dia start dengan kecenderungan individu, tapi lama kelamaan bila jumlah mereka ni ramai, akhirnya mereka membentuk geng, kumpulan. Maka mereka mula ada tempat berkumpul mereka sendiri, untuk mereka ada syekh mereka yang akan bagi tazkirah, memberikan nasihat, memberikan sebagainya. Tetapi dia tak membentuk satu aliran pemikiran yang ada akidah tersendiri atau mazhab fiqh tersendiri, tidak ada. Itu poin kita kata dia bukan aliran. Dan disebabkan itu, kadang-kadang berlaku, tapi mula berlaku dalam kalangan mereka ini amalan-amalan yang kadang-kadang bersifat melampau, berlebihan. Tak nak makan daging, kan? Ataupun mula menggunakan metod mendendangkan syair-syair lebih daripada dengar Al-Quran. So start daripada mereka berkumpul untuk dengar Al-Quran, lepas tu didendangkan syair-syair yang zuhud. Tapi lama-lama lebih dengar syair daripada Quran. Ini nanti Imam Syafi'i akan ingkar benda ni. Dia kata khallaftu bi Baghdad qauman zanadiqah yasudduna an-nas 'anil Quran bima yusammunahu at-taghbir. Aku tinggalkan Baghdad dalam keadaan di Baghdad ni dah ada orang zindik, orang munafik. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijrah. Kan, di Mesir. Dia keluar daripada sebelum tu. Jadi tinggal di Baghdad zindik, yang mana mereka ni menghalang orang daripada Quran dengan apa yang mereka namakan dengan takbir. Takbir ni apa? Mendendangkan syair-syair tentang akhirat, tentang zuhud. Ya, maksudnya mereka ni lama-lama dengar syair lebih daripada dengar Quran. Mungkin baca Quran 2-3 ayat, lepas tu dengar syair. Tapi syair tu bukanlah syair menari ke apa. Dengar syair, maksudnya nasihat, tapi dalam bentuk syair. Dan syair pada asalnya harus. Imam Syafi'i pun dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tak mengharamkan syair, of course. Asy-syi'ru kalam, hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Syair itu adalah perkataan yang elok-elok, yang buruk-buruk. Tapi Nabi larang kita terlalu banyak, lebih banyak syair daripada Al-Quran. Tidak ada keseimbangan. So kita dapati dominasi di peringkat awal, tokoh-tokoh Sufiyah di peringkat awal datang daripada kalangan Ahlul Hadis. Mereka yang dikenali sebagai tokoh yang belajar hadis, meriwayatkan ilmu hadis, dan mereka ni adalah golongan yang fiqat, golongan yang ada status dalam ilmu hadis. Ya, jadi kita dapati di antara tokoh sufi di peringkat awal, ya, kita dapati antara tokoh-tokoh utama macam kita ada Bishr Al-Hafi misalnya. Ya. Kita ada siapa lagi peringkat awal? Al-Fudail bin Iyad. Kita ada Ma'ruf Al-Karhi. Jadi ini sejumlah, ya, tokoh-tokoh yang dikenali, dan mereka ini juga rujukan dalam kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini semua tokoh-tokoh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam akidah mereka ni muktabar. Ya, Fudail bin Iyad,
Bishr Al-Hafi, Ma'ruf Al-Karhi, ya. Jadi yang mendominasi golongan ini adalah majoritinya ahli hadis, ya. Bukannya ahli kalam, bukannya ahli falsafah, ya. Kemudian berlaku sedikit perubahan dominasi, fasa peralihan daripada ahli hadis pergi kepada ahlul kalam. Okay. So kita kena faham tasawuf ni disebabkan dia bukan school of thought by itself. Dia boleh dipengaruhi oleh orang yang datang daripada luar. Bergantung kepada sejauh mana orang itu boleh naik ranking dalam kalangan mereka lah. Okay. Dan mereka jadikan konsep ibadah. Jadi orang tu kalau makin kuat ibadat, dia akan dilihat sebagai semakin hampir dia dengan Allah Ta'ala, dan dia akan menjadi contoh teladan kepada mereka. Betul tak? Jadi ketua. Nama jadi ketua lah. Jadi perkataan-perkataan dia, ajaran dia akan menjadi rujukan. Okay. So kita dapati ada fasa peralihan. Okay. Sebagai misal, di tengah-tengah ni kita boleh masukkan satu tokoh yang paling penting dalam tasawuf ini, ialah Al-Harith Al-Muhasibi, sezaman dengan Imam Ahmad. Jadi apa yang berlaku dalam akidah, dalam fiqh mempengaruhi tasawuf, sebab tasawuf dia bukan school of thought of itself. So perkembangan di pihak lain akan masuk dekat dia. So kita tahu bila berlakunya fitnah khalqul Quran, kemudian wujudnya satu kelompok yang kita dah bincang sebelum ni, Al-Kullabiyah. Okey, golongan Kullabiyah. Dan Kullabiyah mula mendapat sokongan daripada ahli hadis. Okey, dah ada ahli hadis yang terkesan dengan ajaran Kullabiyah. Di antaranya Al-Harith Al-Muhasibi. Tapi Harith Al-Muhasibi tak terkenal sebagai ahli kalam. Tetapi dia sudah ada kepercayaan yang sikit beza dengan kebiasaan ahli hadis. Pasal dia menerima pemujahan rasional Ibn Kullab. Okey. Dan dia mula mengarang kitab tasawuf. Dia yang mula-mula tulis kitab tasawuf. Kitab khusus tentang ilmu yang dipenamakan ilmu muamalah. Muamalah di sini bukan ilmu jual beli. Inilah safa'ul muamalah ma'allah. Muamalah dengan Allah Ta'ala. Okey, dinamakan ilmu muamalah. Okey, so dia bahaskan ilmu tu, dan kitab tu masih ada sampai sekarang. Masih menjadi rujukan, dan kitab yang dari sudut asalnya baik. Ya, cuma ulama salaf, sebagian ulama hadis seperti Ibnu Ma'in ingkar benda itu sebab benda baru, tak pernah ditulis kitab macam itu. Macam juga sebelum itu ulama ingkar kitab fiqh juga. Ya, bila dia diasingkan daripada hadis. Maksudnya sini penulis kitab yang khusus tentang ilmu tersebut, bukannya dengan cara hadis. Okey. Daripada Harith Al-Muhasibi kita dapati datang tokoh yang paling besar dalam tasawuf, ialah Al-Junaid Al-Baghdadi, Sayyidul Taifah. Ini kemuncak dia. Okey, kemudian datangnya Al-Junaid Al-Baghdadi. Kan? Supaya faham lah. Nanti baca-baca review dia kata Junaid tak faham lah apa dia kan. Okay, Junaid Al-Baghdadi datang, dan dia ni belajar dengan tokoh-tokoh, adalah tokoh-tokoh sufi yang awal, Sri Saqti, apa semua. Dan di antara tok guru dia juga ialah Al-Harith Al-Muhasibi. Dan Junaid ni seorang yang faqih. Dia belajar fiqh dengan Abu Thawr. Dan dia juga seorang muhaddis, ahli hadis. Kurun berapa? Kurun. Junaid dah masih lagi dalam kurun ketiga. Masih lagi dalam kurun ketiga. Junaid wafat tahun 200 lebih. Tengok di sini. Al-Junaid wafat tahun 297 Hijrah. 297 Hijrah. Jadi ini adalah kurun penghujung kurun ketiga. 297 Hijrah. Dia wafat 297. Dan Junaid ni sempat dengan zaman dia lah munculnya Al-Hallaj. Nah, dan kita akan tengok nanti macam mana sikap ahli tasawuf terhadap Hallaj. Okey.
Kalau kita ingat masa kita bincang so ahli kalam, ada dua aliran ahli kalam yang dominan, yang memberi kesan kepada tasawuf. Mu'tazilah dah. Walaupun sebelum istilah tasawuf ni wujud, Mu'tazilah terkenal sebagai golongan zuhud. Mu'tazilah terkenal sebagai golongan zuhud. Dan dengan cara itulah khalifah tertarik dengan Mu'tazilah pasal dia penzuhud. Pada asas-asas. Okey. Tetapi mungkin sebab domination ahli hadis terhadap golongan tasawuf, kita dapati terdapat enmity. Terdapat satu permusuhan antara ahli kalam Mu'tazilah dengan orang-orang tasawuf. Jadi memang ada enmity, ada tak boleh nak masuk. Bertelagah Mu'tazilah dengan ahli kalam, yang mana ketika itu Mu'tazilah mewakili ahli kalam dengan golongan tersebut. Pasal apa? Akidah Mu'tazilah dilihat tak mampu memberikan ibadah yang sempurna. Bila you abadkan orang, Tuhan tak dengar, tak melihat, macam mana nak ibadah? Tuhan tak boleh sembah macam ni. Kan? Nak berdoa, nak angkat tangan, you kata Tuhan tak ada tempat. Macam mana? Kan? Muskilah dalam ibadah jadi masalah. Jadi akidah Mu'tazilah tak digemari oleh orang tasawuf pada masa tersebut. Jadi kita dapati ilmu kalam yang berpengaruh ialah Al-Kullabiyah. Dan satu lagi yang mungkin jangan orang dengar, As-Salimiyah. Dan ini yang paling penting yang akan mempengaruhi tasawuf. Kullabiyah ni kan? As-Salimiyah. Salimiyah. Pengikut Ibnu Salim, Ahmad Ibn Salim. Dia adalah ahli kalam, tapi jarang disebut dalam perbincangan ilmu kalam sebab dia lebih famous sebagai tarekat sufi. Dan mereka dianggap macam yang tadi kata lah, As-Salimiyah wal Hanabilah kai syai'il wahid. Nampak macam satu, tapi tak sama. Al-Junaid Al-Baghdadi, kita tengok perkataan satu orang tokoh Imam Mu'tazilah zaman dia, Abul Qasim Al-Ka'bi. Al-Ka'bi pernah hadir dengar majlis ceramah Al-Junaid. Lepas tu dia kata, aku tengok yang datang dekat majlis Junaid ni 3 jenis orang. Dia kata ahli sastrawan datang nak dengar sebab bahasa dia sedap. Ada yang datang ahli kalam. Ahli kalam balik, lepas tu dia pentakwil perkataan Junaid ikut mazhab dia. Dan ada juga ahli tasawuf, dia kata ahli falsafah. Ahli falsafah datang dan cuba nak olah fahaman Junaid dengan fahaman falsafah. Sebab dia ceramah terbuka, dia tidak ada, dia hanya cerita pasal nasihat. Kita jangan riak, jangan takabur, kena rajin solat, kan? Tapi dengan ayat-ayat yang berbunga lah. Boleh lah kita nak bagi contoh dia punya ayat-ayat dia tu, kan? Cara-cara dia cakap tu bukan macam biasa, tapi ayat tu penuh ayat bunga, ayat yang bersifat puitis. Okey? Tentang mengingatkan tentang akhirat. Okey? Jadi kita dapati Al-Junaid Al-Baghdadi masih mengekalkan status quo dominasi kepada ahli hadis. Walaupun kita dapati Haris Muhasibi mempengaruhi dari segi dia adalah guru, tapi Haris Muhasibi tidak mengembangkan ajaran ilmu kalam ke dalam pengikut tasawuf. Tetapi ada masalah ya? Tetapi kemudiannya ada aliran As-Salimiyah. Aliran Salimiyah ini juga adalah golongan yang terkesan dengan Kullabiyah pada asalnya. Ya. Aliran Salimiyah ini pada asalnya aliran yang terkesan dengan Kullabiyah. Dan kita dah sebut Kullabiyah ni apa dia punya esensi mazhab dia? Ialah menolak apa? Sifat af'al. Menolak sifat fi'liyah. Antara sudah nak pergi, pula tinggal Junaid, ada seorang lagi tokoh yang kita kena sebut. Saya pula Junaid Al-Baghdadi juga penting. Sahal At-Tustari. Sahal At-Tustari juga penting. Kenapa penting? Pasal dia juga bersama dengan Junaid dianggap Sayyidul Taifah, ketua orang sufi. Dia pun lebih kurang sezaman. Dan kalau kita tengok Al-Lalakai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah,
Dia pilih Sahal Tustari untuk dimasukkan matan akidah dia. Apa tujuan dia masukkan matan akidah dia? Kan dia sebut akidah Imam Bukhari, Ibn Ma'in, Imam Ahmad, akidah Ibn Jarir, akidah Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyainah, Abu Thawr, Auza'i, Sahal Tustari. Apa maksud dari Ibn Jarir Tabari? Apa maksud akidah-akidah ni dimasukkan oleh Al-Lalaka'i dalam kitab dia? Nak bagi tahu semua aliran pegang dengan akidah salaf. So, Yahya bin Ma'in Bukhari ini mewakili aliran ahli hadis, ulama hadis. Kemudian Abu Thawr, Ibn Uyainah, Al-Thawri, Auza'i, ini adalah, dan Ibn Jarir Tabari, mereka ni adalah ashabul madhahib. Mereka ni adalah imam mazhab dalam ahli sunnah wal jamaah. Ada berapa mazhab dalam fiqh? Kita ada 9 mazhab yang muktabar. 9 mazhab yang muktabar. Walaupun yang berbaki hanya 4 ataupun 5. Tapi kita asalnya ada 9 ataupun 11 mazhab yang muktabar. Okey. So ini di antaranya mazhab Auza'i, mazhab Al-Laits ibn Sa'ad, mazhab Sufyan ibn Uyainah. Kemudian Sufyan Uyainah, mazhab itu diperturunkan kepada Imam Syafi'i. Kita ada mazhab Sufyan al-Thawri, kita ada mazhab Abu Thawr, yang mana Al-Junayd adalah berpegang dengan mazhab Abi Thawr. Dan Ibn Jarir Tabari juga ada mazhab dia sendiri, walaupun dia asalnya mazhab Syafi'i. Lepas tu dia ijtihad dia mujtahid mutlak, dan dia buat mazhab. Dan ada anak-anak murid dia disebut sebagai al-mazhab al-Jariri. Cuma disebabkan berlaku pertemuan hebat antara mazhab dia dengan Hanabilah, sehingga saling tuduh-menuduh, bergaduh dan sebagainya, mazhab dia tak bertahan lama, tak sampai dekat kita penuh. Sebab kitab fiqh yang dikarang tak sampai kita macam ni. So, kalau kita baca tafsir ayat hukum dalam kitab tafsir macam ni, dia sebut kami dah bahas dalam kitab, tapi kitab dia bahas tak sampai, kan? Jadi dia bahas hukum dalam tafsir dia simple-simple saja. Perincian dia tulis kitab fiqh yang merupakan mazhab dia, walaupun dia asalnya mazhab Syafi'i. Dan dia sebut Sahal Tustari untuk mewakili Sufiyah, sebab Al-Lalaka'i Sufi. Al-Lalaka'i yang karang kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah tu, dia daripada mutasawwifah, daripada orang ahli tasawuf, kan? Dia wafat tahun ke-5 Hijrah. Sebab tasawuf dah menjadi satu esensi dalam kehidupan Ahlussunnah wal Jamaah pada masa tersebut. Mestilah ahli sunnah, takkan ahli sunnah hidup cinta dunia pula. Kalau takkan ahli sunnah cinta dunia. Ahli sunnah apa tu? Kan? Itu bukan ahli sunnah, itu ahli bid'ah pun tidak itu. Itu ahli dunia. Ahli syahwat. Kan? Jadi, yang by logik, of course lah. Berdasarkan logik, kadang-kadang awak ahli sunnah, bukanlah awak tak cinta dengan dunia, macamlah awak pegang dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi tak cinta dunia. Sunnah Nabi bersedia untuk mati bila-bila masa. Kan? Ingat mati. Kan? Aksiru zikra hadimil ladzat. Kan? Itu adalah sunnah Nabi, sunnah yang besar untuk dipegang, kan? Jadi tak kenalah kalau dia kata, "Oi, kita ahli sunnah salafi, tapi oi, kita kena jaga bisnes kita." Kan? Itu macam tak masuk, cannot brain lah, kan? Macam bisnes untuk dakwah, untuk kehidupan, untuk anak cucu cicit, betul lah, tu tak ada masalah. Tu tidak ada masalah. Tapi maksudnya hidup bergantung dunia, bergaduh orang sebab dapat projek, itu takkanlah ahli sunnah macam tu. Apalah bercanggah dengan akhlak ahli sunnah wal jamaah, kan? Jadi kita dapati di situ kita sebut tasawuf ketika itu tidak dikenali sebagai mewakili aliran tertentu. So dia boleh masuk dengan aliran lain. Dan kemudian kita dapati datangnya aliran Salimiyah ni tadi. Dan aliran Salimiyah ni berkembang sezaman dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Selepas Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas dia Ahmad ibn Muhammad ibn Salim yang wafat pada tahun 327 Hijrah. 327 Hijrah. Ya, dan dia bersama dengan anak dia Muhammad bin Ahmad yang wafat 360 Hijrah. Dan mereka ni pengikut Ibn Kullab. Dari segi mereka kata Tuhan tidak ada sifat ikhtiariah, tapi dalam masa sama mereka ikut Imam Ahmad mengisbatkan huruf dan suara. Jadi sebab itu mereka rapat dengan Hanabilah, sebab mereka bersama-sama lawan orang yang kata
kalam Allah Ta'ala ni kalam nafsi. Dia pun tak setuju. Dia berkata Quran yang kita baca ni kalam Allah hakiki, tapi dia adalah kalam qadim. Sama macam mauqif sebahagian ulama Hanabilah. Tetapi Salimiyah ni dia ada satu lagi yang membezakan dia dengan Hanabilah, ialah dia terlalu literal dalam memahami sifat Allah Ta'ala. So dia isbat istiwa dan dia isbat hulul. So macam mana dia faham istiwa adalah hakiki, dan dia faham bahawa ma'akum aina ma kuntum juga hakiki. Jadi Tuhan boleh meresap masuk ke dalam orang yang ahli ibadah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Dia faham betul-betul macam itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kan? Dia tak waktu wujud. Pasal dia isbat istiwa. Dia kata Tuhan memang di atas. Tapi ni kita panggil hulul. Akidah hulul. Akidah Tuhan boleh masuk dalam sebahagian makhluk dia. Antara Tuhan adalah di atas arasy, dan dalam masa yang sama dia juga di mana-mana. Dan kalau orang tanya, macam mana? Dia kata, dah Quran kata macam tu, kita ikut je lah. Jawapan dia macam tu. Dah. Dia pegang terlampau literal. So itu adalah ajaran Salimiyah. Dan kita dapati ajaran Salimiyah kemudiannya akan menjadi dominan dalam tasawuf. Pasal apa dominan? Pasal ada seorang tokoh tasawuf yang penting. Nama dia Abu Talib Al-Makki. Abu Talib Al-Makki ni dia akan karang satu kitab, nama dia Qutul Qulub, Ruji Hati. Ada terjemahan bahasa Melayu dah? Qutul Qulub. Terjemahan baru ada keluar apa ni? Tak ingat nama apa. Terjemahan lama pun ada, Indonesia pun ada. Kitab Qutul Qulub ni kitab yang paling mustahak, dan dia merupakan detik saat ketika mana tasawuf berubah menjadi satu madrasah yang ada dia punya display. Sebab masa Haris Al-Muhasibi karang kitab dia, Hidayatul Mustasyirin apa semua tu, Ar-Ri'ayah dan sebagainya, dia hanya nasihat-nasihat, bincang tentang ikhlas, apa makna ikhlas, apa makna sekian-sekian, okey. Tetapi dalam Qutul Qulub kita dapati ada dia punya sistem, cara nak ibadat, galakkan untuk beruzlah, macam mana cara nak uzlah, apa adab uzlah, apa adab murid dengan syekh. Dia sudah jadi satu organisasi. Dan Abu Talib Al-Makki yang wafat pada tahun 386 Hijrah adalah pengikut As-Salimiyah. Pengikut As-Salimiyah. Okey. Jadi di sini nanti akan ada counter attack daripada Sufiyah yang nak kekalkan status ahli hadis. Siapa dia? Sufiyah tersebut iaitulah Abu Nu'aim Al-Asfahani, pengarang kitab Hilyatul Awliya. Abu Nu'aim Al-Asfahani ini tokoh penting juga kemudiannya. Bila dia wafat? Mana Abu Nu'aim? Fudail Qasim. Abu Nu'aim wafat 434 Hijrah. Tengok, dia datang lepas Abu Talib. Dalam kitab Hilyatul Awliya, kita baca mukaddimah dia. Pasal apa dia tulis kitab tu? Dia menghimpunkan perkataan-perkataan tokoh tasawuf. Dan dia tulis kitab tu, dia kata sebab nak rat golongan yang beriktikad hulul. I'tiqad hulul. Okey, i'tiqad hulul. Dan ini punca kenapa tasawuf dituduh dan berlaku dia panggil mihnah ahli tasawuf di tangan Ghulam Khalil. Ya. Ghulam Khalil dapat izin daripada khalifah untuk tebas habis orang Sufiah. Sebab dituduh Sufiah ni bawa pahaman hulul. Dan kita tahu ketika sezaman dengan Al-Junaid Al-Baghdadi ialah satu orang tokoh Sufi juga, Al-Hallaj, Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj. Sezaman dengan Al-Junaid. Al-Hallaj mula mendakwa dakwaan yang dahsyat. Kan? Apa nama dia kata apa? Telah masuknya lahud ke dalam nasud. Kan? Idza absartani
absartahu wa idza absartahu absartana. Kalau kau tengok aku, kau nampak dia. Kalau kau nampak dia, nampak kami. Kan ayat-ayat tu ayat samar lah. Nampak siapa? Kami tu siapa? Dia tu siapa? Kan mereka kan suka guna hu, huwa, hiya, huma, hum. Kan? Ha? Ini siapa dia? Kan jadi ayat dia tu menyebabkan kesamaran dan kemuncaknya Al-Hallaj di hukum bunuh. Dan majoriti ulama menganggap Hallaj ni palsu, dia penyamar, dia imposter, charlatan. Dia hanya datang menyamar belajar dengan Junaid, tapi dia pergi ke India dan dia belajar sihir. Dan ada kaitan apa siapa dia pergi India? Maksudnya dia mula mengambil tasawuf luar, tasawuf India yang paling besar, tasawuf India lah. Kan? Apa? Adakah dia pun salimnya? Sebagai Al-Hallaj, Anda tak dikenali sebagai Salimiyah. Tapi kita kata ada faktor kenapa dia boleh cuba bawa masuk pahaman tu. Okey. Dan mungkin Salimiyah ni sebagai satu respon untuk menjustifikasikan Allah kan, untuk menjustifikasikan apa yang Hallaj dah bawa dulu itu kan, ataupun cuba nak mendamaikan antara ahli hadis dengan. Jadi dia berkata lah, kita tak ingkar istiwa tapi kita terima juga hulul kan. Tapi pada abad ke-5 Hijrah kita dapati Abu Nu'aim Al-Asfahani tulis kitab Hilyatul Awliya untuk counter pahaman hulul. Pahaman hulul ni yang paling besar ialah Hallaj, tapi orang ramai terlepas pandang tentang As-Salimiyah. Sebab kebanyakan orang bila bercerita dari segi teologi, dia pun suka rujuk kitab Salimiyah juga. Dia anggap Salimiyah macam Salafi dari segi penghujahan, sebab suka lawan Asy'ariyah. Okay. Dan di sini menimbulkan, mungkin kerana dirasakan fahaman hulul ni terlalu bahaya, terlalu besar, membawa kepada perubahan aliran ahli kalam. So daripada As-Salimiyah, daripada Kullabiyah pergi Salimiyah, dilompat pergi kepada pewaris Kullabiyah yang satu lagi, Al-Asy'ariyah. Sebab Asy'ariyah tak isbatkan hulul. Elis. Dan kita dapati tokoh Asy'ariyah yang awal yang paling besar yang menguasai dominasi aliran Asy'ariyah ialah Ibnu Mujahid, aliran tasawuf ialah Ibn Mujahid dan Muhammad Ibn Khafif Asy-Syirazi. Paling besar lagi ialah Muhammad Ibn Khafif Asy-Syirazi. Ini penting sebab apa? Sebab dia anak murid Abul Hasan Al-Asy'ari. Muhammad Ibn Khafif Asy-Syirazi anak murid langsung, direct disciple kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan kitab akidah dia baru ditahqiq, Al-Mu'taqad As-Saghir. Dan of course dia isbat istiwa apa semua, isbat tangan, isbat apa semua, tapi masih lagi dalam fasa Kullabiyah. Maksudnya dia isbat sifat tidak takwil, tapi tidak isbat af'al ikhtiyariyah. Okey, so dia dikira sebagai ahli hadis, tapi ahli hadis yang ada kecenderungan kepada ilmu kalam. Dan Muhammad Khafif Syirazi ada pengaruh yang besar, tokoh rujukan utama. Maka tidak heran lepas itu, kita akan sebut nanti, pada abad ke-5 Hijrah, kepimpinan tasawuf ni akhirnya akan terus bertukar tangan kepada seorang tokoh besar mereka, iaitulah Syekh Abdul Karim Al-Qushairi. Abdul Karim Al-Qushairi akan mengarang kitab dia Risalah Qushairiyah, yang akan menjadi rujukan utama ajaran tasawuf sampai hari ini. Okay. Dan dia adalah ulama besar Asy'ariyah juga. Dan dia yang akan impose, dia yang akan bukan impose, kita kata apa? Menyatu padukan Asy'ariyah dan tasawuf. Dia kata tidak ada ahli tasawuf melainkan Asy'ari. Di sini kita akan marah. Saya tahu siapa pula. Jadi Asy'ariyah lepas tu dia akan clear semua benda. Semua Syafi'i Asy'ariyah, semua Sufi Asy'ariyah, semua Maliki Asy'ariyah. Dia akan clear habis dia. Sebab zaman tu zaman Asy'ariyah untuk claim semua benda, pasal mereka dah dapat kerajaan, of course. Mereka dapat kerajaan Seljuk, kerajaan dan Nizamul Mulk.
Okey. Jadi dalam keadaan Asy'ariyah mula menguasai, dan kita dapati bila Al-Baihaqi akan menjadi ketua kepada ahli hadis, so Asy'ariyah akan claim ahli hadis pada mereka. Ramah Hurmuzi akan tulis kitab Mustalah Hadis yang pertama, dan Ramah Hurmuzi akan claim ilmu mustalah pada Asy'ariyah, dan Al-Qushayri akan claim sufi untuk Asy'ariyah, dan Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni akan claim mazhab Syafi'i untuk Asy'ariyah. So ini fasa penting, fasa claiming. Fasa dia akan mula tempek diri dia pada semua benda ini. Walaupun dia datang belakang, tapi macam mana dia boleh buat? Of course dengan kekuasaan, dengan sultan. Okey. Pasal tu nak buat tazkar. Sama lah. Sama. Mu'tazilah pun sama juga dulu. Semua macam itu. Itu ah. Semua mesti guna sultan. Kalau tak guna sultan macam mana? Pegang yang mesti. Macam tu lah. Dia akan start clear lah dia punya. Takkan dia nak kata saya ni orang baru mai, pendatang, takkan nak kata gitu. Okey. Jadi kita berhenti sekat itu dulu perbincangan ini, insya-Allah taala. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.